Okay, so sekarang ni USD CAD, okay, last marking 29 hari bulan 7 pukul 7 petang, 7 malam. Betul Masa tu semua betul 21. 21.7 pukul 7 petang, betul Betul. Okay, baik. Soalan yang pertama, kenapa kena tulis RBS H4 batal tu, kenapa? Saya saja je tulis sebab kan dia history. Okay. Takut tak perasan. Oh, Ah, marking tu padam tak? ah, Pagi ni baru nak padam. Pagi ni baru nak padam. Ah, Sekejap, RBS H4 batal. Maknanya yang ni lah. Tadi yang belakang lagi. Dia Belakang lagi, jauh lagi. jauh lagi. Oh, kalau macam tu jenuh penuh penuh dengan ayat ni Kang. Tak tak. Hari ni saya padam. Sekejap Okay. So kejap. Okay. Okay, baik. Macam ni. Yang saya cakap, saya tak nak ulas pasal ayat-ayat SBR batal tak batal semua tu, saya tak nak ulas, okey. Sebab benda tu memang kena padam dan hari ni Hafizul nak padam, kan? Sekarang ni saya nak ulas pasal ni. Ni floating ni, nampak? Okey, floating ni. Kalau kata boleh, kalau nak buat floating, kalau Hafizul nak buat floating, buat step by step. Maksud saya step by step ni macam ni. Okey. Dia retrace kat sini, kemudiannya mana SBR. Kena cari SBR lah kalau kata dia nak buat macam ni, dia nak buat kenaikan macam ni. Okey. Sekejap daily. Okey, ini daily punya. Dia ada SBR itu tapi saya tak tanda. H4. Sebab tu saya berhenti kat situ. Sekejap, Ni D1. ni daily. Okey. Ini daily yang apa nama, yang Hafizul buat. So sekarang ni sini SBR untuk H4. Jadi kita akan synchronizkan pergerakan tu di sini. Expectation Oh, kita. bukan di D1. Tak, yelah sekarang ni ini daily punya floating. Ini daily Aha. punya floating, kan? Tapi sekarang ni masalahnya kalau dekat daily, apa reason yang Hafizul nak kata dia akan stop kat sini? Tak ada, betul tak? Oh, okey. Jadi sekarang ni bila mana kita turun pada time frame yang H4 based on current marking, sini ada satu SBR. Jadi expectationnya adalah dia akan naik ke sini dan selepas daripada itu baru dia akan buat terjunan. Boleh faham? Okey, faham. Jadi kena relatekan marking daripada setiap time frame. Kena buat macam tu. Walaupun macam contoh yang Hafizul buat, boleh tengok daripada sini terus turun ke bawah, dia naik sikit. Sekarang ni dia tengah naik lah. Kemudian dia akan cari SBR yang ni, dua ni SBR kan. Lepas tu Hafizul buat, dia turun balik. Walaupun floating tu betul, dia macam ni. Saya tak nak kita buat expectation yang terlalu tinggi harapan sangat dengan market. Faham tak? Faham. Sebab sebelum ni saya tak jumpa RBS yang history tu, saya tak tanda. So kalau kata macam apa nama, saya rasa bukan tak jumpa RBS kot, tak jumpa SBR kot. SBR H4 tu tak buat lagi kot. Masa Hafizul buat Bukan. RBS floating tu tadi. pukul 7, Aha. saya tak jumpa RBS history. Sebab tu saya plotting sampai ke bawah. Pagi ni baru saya nampak ada 6 RBS dekat history. Tapi yang ni kan dah memang ada. Saya kurang faham lah RBS history yang mana yang Hafizul tak nampak. Dekat H4. Okay, dekat H4. Okay, then mana yang ni? Belakang lagi. Belakang-belakang sana. Belakang-belakang. Dekat area sini lah. Yes. Okay. Satu, Dekat dua, area 8 tiga. hari bulan 2, 12 hari bulan 2, 5 hari bulan 3, 8 hari bulan 3, 9 hari bulan 3. Macam
macam tinggi sangat je. Tapi ni dia bukan dah ada marking ke? Yang paling atas sekali tu, Uh-huh. yang tu belum break lagi sebenarnya tu. Saya silap tanda. Okey, banyak lagi sebenarnya yang boleh diperkemaskan. Sebab kalau kata Hafizul nak tanda semua, dia akan jadi serabut tengok tau. Okey. Kita akan, yalah sebab terlalu banyak marking sangat. Okey. Betul. Jadi Sebab tu kalau saya tanya, hmm, boleh padam tak? boleh dan memang kena padam. Dan Okey. bila mana kita nak buat marking, sebenarnya kita hanya fokus pada range yang tertentu sahaja. Itu je yang kita fokus. Contoh range tu berapa pips? Tak tentu. Benda tu subjektif. Okey. Contoh range ni subjektif sebab bila mana kita nak buat daripada monthly, kita akan semak pada support dan resistance. Okey, macam contoh ada masa ni. Ada. Sampai pukul 10. Okey. So sekarang ni price dah dekat sini. Okey. Yang ni SBR dia. Okey. So sekarang ni kita dah boleh zoom in macam ni. Okey. Antara sini ke sini. Tapi masalahnya belah bawah ni belum confirm lagi kata kat sini. Ada kemungkinan besar boleh jadi lagi rendah. Okey. Yang ni kita boleh buat warna merah lah. Pasal apa dia dah reject dah kat situ kan. Okey, selesai. Then weekly. Okey. Bila mana kita turun time frame weekly, kita boleh nampak sini RBS. Perasan tak? Betul. Okey. Sekarang ni dia tengah test RBS yang ni. Okey. Jadi kita akan gerakkan arrow ni ke bawah sini. Pasal apa? Sini dah dekat sangat dah. Jadi kalau kata next point dia untuk dia stop adalah di sinilah. Jadi zone yang kita akan memberikan fokus adalah di sini dan juga di bawah ni. Ni kenapa ni? Ni memang warna putih ke apa ni? Oh, warna putih. Dah punggah, kunting apa semua ni lari keluar. Okey, baik. So sekarang ni range ni. Dan kita turun time frame yang rendah, daily. Okey. Jadi kita nampak dekat sini kedudukan RBS daily tu. Weekly tu. Okey. Ni dia punya support. Jadi ruang tu antara sini dengan sini kecil je. Yang bawah-bawah ni apa orang kata just standby sahaja. Faham tak Abizul? Okey, faham. Jadi kita taklah orang kata crowded sangat kita punya marking. Habis semua kita nak calit. Tak ada. Dia jadi pening dah nanti kang. Boleh Abizul? Boleh. Tapi yang perasan tak ada dekat D1 tu, ada yang cikgu marking yang sebelum ni apa tu? Dia paras harga yang sama RBS tu. Daily paras harga yang sama. Yang ni ke? Bawah sikit. Yang ni ke? Bawah lagi satu. Oh, yang ni. Okey. Okey, yang ni. Okey. Yang tu hari tu cikgu komen apa Dia sebab bukanlah merupakan satu RBS yang paling hampir. Bukan. Okey, sebab dia double pixel adalah kerana ada dua harga yang sama dekat situ. Itu sebab dia. Boleh? okey, boleh. Tapi dalam kes yang sekarang, so yang ni dan juga yang ini. Okey, betul. Boleh? Yes, boleh. Okey. Hafizul sebenarnya seorang student yang details punya student. Hafizul jenis student yang sangat-sangat details. Dia go through one by one. Tapi Hafizul kurang agresif. Hafizul jenis hantar dan macam mana saya nak cakap bukan push, bukan juga. Bukan saya nak suruh Hafizul push saya, tak. Tapi macam, tak apa cikgu sibuk ni, nantilah. Dia lebih kepada tak nak ganggu tu banyak. Faham tak? Faham. Tak menyerlah. Itu Hafizul punya style. Okey. Saya daripada segi cara Hafizul buat nota, daripada segi Hafizul marking dan sebagainya, saya suka. Saya sangat-sangat suka.
memang clear, memang nampak jelas benda tu, faham dan sebagainya. Cuma daripada segi menyerlah tu tadi, kan, menyerlah agresif tu tadi, kalau kata boleh lebih sikit pun tak apa. Lebih sikit pun tak apa, tak ada masalah, jangan risau. Saya tak sibuk, saya tak done, saya sibuk, saya kata saya tak done lah. Tapi masa saya tengah okey, masa saya tengah free, masa saya webinar ke apa ke, masa tu nak balun tanya, balun sungguh-sungguh. Pulun sungguh-sungguh masa tu. Boleh? Boleh. Boleh So, tak nak ada segan-segan, malu-malu ke apa ke, saya tak nak. InsyaAllah. Baik, so yelah tadi nampak agak keliru sikit sebab apa, marking daily pun tak padam lagi kan. Itu yang nampak dia agak pelik sikit kan. So tak apa. Yang ni apa dia ni? Weekly punya marking ni. Ni apa pasal? Oh, Wiki tak habis lagi candle tu, kali hitam. RBS. Kan? Kat sini kan. Kita takut dia sangkut tu kan. So bila mana price bawah dia, kita padam je lah. Takut nanti confuse pula. So yang ni daily punya RBS masa tu. So boleh padam. Yang ni pun padam. Nanti Hafizul pakai je template yang ni Okay. So floating ni boleh padam. Floating ni padam. Ni floating untuk weekly. Sekejap, floating ni saya start balik pada daily, monthly lah. Floating belah atas ni boleh padam. Yang ni macam contoh kan. Yang ni macam contoh Hafizul nak buat dia pergerakan ke bawah. Baik. Bila mana Hafizul nak buat dia pergerakan ke bawah, visualizekan daripada weekly. Kemudian dekat weekly ni tadi, RBS yang paling hampir ialah untuk previous punya ni lah di sini. Nampak? Ni RBS yang paling hampir. So Hafizul boleh letak situ. Katakanlah ini kemungkinan yang pertama. So kita letak situ 1. Pergi balik dekat weekly sekali lagi. So ini kemungkinan yang kedua pula. Ni buat kemungkinan yang kedua. Kita pergi dekat weekly. So kemungkinan yang kedua ialah dia akan turun kat sini. Macam tu. Boleh nampak? Tapi dua-dua ni apa nama monthly punya floating ni. Dua-dua ni monthly punya floating. Okay, nampak. Asal apa bunyi macam signal? Tak tahu. Baik. So sekarang ni yang ni. Visualization weekly. Yang ni pun sama weekly. Baik, selesai. So kita buka dekat weekly tengok. Kita tarik sikit. Okey, baik. So ini expectation yang pertama, andaian kita yang pertama. Bila mana dia dah sampai sini, kemudiannya dia akan buat mungkin di sini ke sebab ada resistance, mungkin monthly sebab resistance monthly kat sini kan. So dia akan naik atas ni mungkin. Seterusnya daripada sini dia akan turun, dia akan cari balik RBS yang ni. Okey. Lepas tu dia naik lah yang ni tak payah buat banyak-banyak lah sebab yang ni apa nama monthly punya. Nak jadi satu wave pun dah berapa lama lah. At least kita ada andaian. Itu sahaja yang paling penting. Okay. Dan yang ni pula mungkin kita boleh buat benda yang sama, iaitu daripada sini naik pergi sini ke. Okay. Yang ni nombor 2. Yang ni pula okay. Mungkin dekat sini dia turun sebab sini ada RBS kan. Okay. Macam tu je lebih kurang. So ini untuk weekly. Okay, based on weekly punya kedudukan, tapi untuk floating monthly. Boleh nampak Hafizul? Okay, boleh. Tapi masalahnya kalau dia cari resistance atas ni, baru kita perasan, baru saya perasan, rupanya atas ni dia ada apa? Dia ada monthly punya RBS kat sini. So tak apalah, yang tu nanti nak betulkan pun boleh, tak ada masalah. Okay. Kemudian bila mana dah buat yang tu, Hafizul nak buat satu lagi floating untuk weekly. Okay, turun. Contoh. Ni contoh. Okay, ini weekly punya floating. Visualization weekly dengan daily. Okay, turun ke bawah. Warna merah. Okay. Kemudiannya daripada sini
Okey, nak naik ke atas, mungkin dekat sini, mungkin. Okay. So ni kita buat warna biru. Okay. Kemudian daripada sini turun ke bawah. Mungkin kawasan sini. Okey. Kita boleh buat macam tu. Okay. Dan lepas pada tu dia menaik lah. Pun boleh jadi juga. Okay. So kita buat kemungkinan. Ini cara dia. Boleh tak Hafizul? Nampak tak? Boleh nampak. Okay. Bila mana kita turun time frame daily, saya padam yang ni. Okay. Bila mana kita buat time frame daily, jadi sekarang ni price tu akan sangkut dekat sini. Andaiannya price akan sangkut dekat situ. So maknanya dekat situ sepatutnya ada satu SBR lah. So nak tahu SBR tu kita kena check dekat H4 lah. Kejap. Ni dia. Yang ni dulu. Buat H4 dulu. Okay. So H4. Okay, baik. So ni dia. Kebetulan pun sebenarnya sini memang ada SBR, nampak? Ada satu SBR kat sini, kan? Yang ni SBR. Betul. Okay, yang ni saya padam. Allah. Okay. So sini ada satu SBR. Okay. Wave yang Hafizul buat untuk H4 ni tadi, makna kata punca sini sama dengan sini lah. Jadi daripada sini ke sini, itu merupakan weekly punya wave, kan? Weekly punya floating. Jadi mungkin Hafizul boleh detailskan lagi. Just pakai H4 punya saja. Daripada sini turun sampai sini, sangkut SBR ni, kemudian dia turun lagi, sangkut pula SBR ni, dan dia turun lagi. Boleh je buat macam tu. Boleh nampak kan? Okey, faham. Jadi kita nak relate kan apa yang kita nampak pada time frame weekly, monthly dan seterusnya. Okey, bila siap Hafizul buat apa yang Hafizul nampak, Hafizul kena buat satu plotting pula yang di luar jangka punya pergerakan. Boleh? Makna kata faham. yang ni kita target dia turun. Kita nak letak macam mana pula position dia kalau dia menaik, dia mendaki. Macam mana pula keadaannya. Boleh Okey, boleh. Okey, baik. So nak template ni ke nak buat lain sendiri? Saya buat sendiri, boleh hantar, tapi mungkin saya buat sendiri sebab saya takut bila saya load tu dia tak keluar semua. Oh, ya ke? Siapa jadi gitu Internet kot. Tak apa. Saya bagi. Okey. Tapi tak apalah. Kalau kata Hafizul nak screenshot boleh ke? Tak apalah. Saya ni YouTube rasanya kalau play boleh kan? Boleh. Okey, tak apa. Nanti saya upload video ni dekat YouTube. Nanti Hafizul check satu-satu Okey, boleh. Okey, boleh Baik, ada soalan so far? Okey. Setakat ni macam tak ada. Tak ada. Serius tak ada soalan? Tak ada. Ingat Hafizul orang yang student yang perform, yang well perform, antara student yang well perform. Nota cantik, marking pun cantik, kurang kemas tapi cantik. Kurang kemas tu pasal saya buka template yang semalam punya, sedangkan hari ni dah berubah hari kan. So kalau kata dah update, marking pun dah delete apa benda semua, mungkin kekemasan Hafizul lebih baik daripada yang lain. Mungkin, saya tak pasti. Baik. Tapi itulah saya minta kalau kata boleh agresif sikit. Sebab kenapa agresif dia macam ni? Saya ada lebih kurang sekarang ni yang running 140 orang lebih. Jadi siapa yang menonjol ke depan, orang tu dia akan dapat perhatian yang lebih. Simple je, macam tu je. Saya tak mampu untuk bagi fokus pada semua orang. Jadi kalau kata, sebab macam Hafizul, saya nampak benda tu, saya nampak Hafizul punya sistem based on homework yang Hafizul buat. Daripada segi jawapan, daripada segi penerangan, daripada segi note-note yang Hafizul buat, saya nampak benda tu. So saya tahu Hafizul orang yang macam mana. Cumanya bila webinar Hafizul agak tenggelam. Sayanglah. Okey, sayanglah benda tu saya tak nak lah. Bahkan webinar sekarang berdua sekalipun, saya dengan Hafizul je, masih lagi Hafizul macam senyap sikit. Tak berapa banyak sangat nak tanya. Dia jadi tak tahu nak tanya apa.
kan. Tapi Betul. tapi bila mana buat marking, kalau kata tak ada error, tak apa. Kalau kata perfect, tak apa. Tapi ada error. So, Hafizul tak reti nak voice out apa yang Hafizul tak faham. Saya nak kena cari benda tu. Apa yang Hafizul lemah kat mana, saya nak kena cari. Okay? Cubalah kita cuba. Mana nak tahu, boleh kita, sebab nak perkemaskan buat marking dulu, lepas tu kita belajar buat plotting. Range tu yang paling penting. Marking dah okey, cuma range tu yang penting. Kena kenal pasti range mana yang sesuai untuk diambil. Okey, boleh Hafizul Okey, boleh. Saya rasa saya lebih kurang macam cikgu lah. Ada tapi belakang tabir. Macam tu. Jangan masa belajar jangan belakang tabir. Pulun sungguh-sungguh. Masa belajar jangan belakang tabir. Rugi. Sebab fokus saya bukan fokus. Saya pernah terlihat dalam banyak-banyak kaca ni ada satu belian yang bersinar. Tapi kalau kata lama-lama dia tak ni, dia tenggelam, sayanglah. Faham tak? Takut-takut nanti dengan satu andaian cikgu sibuk itu ini apa benda semua dan Hafizul pun senyap, tak nak ganggu. So wasted, benda tu dah rugi, dah sayang, bakat tu dah rugi. Faham Okey, faham. So kalau tak ada soalan, kita tamatkan video dekat sini. Okey. Nanti saya akan upload link dekat YouTube. Nanti saya akan bagi link dekat Hafizul. Boleh Okey, boleh. Okey, baik. Sekian saja untuk kali ini. Terima kasih banyak-banyak. Nanti saya bagi template. Buat betul-betul. Pastikan range tu betul. Pastikan plotting tu betul. Relatekan plotting daripada time frame besar sehingga kepada time frame kecil. Okey, clear Boleh Hafizul clear Boleh, boleh. Okey, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, sama.